Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran kita untuk tajuk reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kamu berkenaan unit 4, reka bentuk pembungkusan. Okey, di bawah unit 4 itu kita akan tengok kepada reka bentuk pembungkusan produk. Okay, sebelum tu cikgu nak kamu tengok muka surat dan muka teks kamu, muka surat 58, 59. 58, 59. Okey. Okey, apakah objektif yang akan kamu dapat? Okey, objektif pembelajaran pada hari ini adalah pertama, menyatakan 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan. Kedua, menerangkan sekurang-kurangnya 2 kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Dan ketiga, menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita tengok dulu apa itu makna pembungkusan. Pembungkusan bermaksud satu kaedah penyimpanan dan melindungi sesuatu barangan daripada rosak atau tercemar. Okey, di sini satu penyimpanan dan melindungi sesuatu barangan daripada rosak atau tercemar. Okey, di sini kita tengok jenis-jenis pembungkusan. Ada jenis pembungkusan untuk produk makanan dan ada jenis pembungkusan untuk produk bukan makanan. Di sini pertama pembungkusan jenis makanan dan kedua pembungkusan bukan makanan, ketiga pembungkusan makanan, keempat pembungkusan makanan dan kelima pembungkusan bukan makanan. Jadi pembungkusannya ada 2 kategori. Ada untuk makanan, kita boleh pecahkan pada untuk makanan dan bukan makanan. Okey, apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan? Pertama, untuk mengelakkan produk daripada tercemar. Okey, merujuk pada muka surat 58, tengok penerangan dia. Bahan yang tercemar menjejaskan kesihatan dan tidak dapat digunakan. Jadi kita tengok di sini pada gambar yang ditunjukkan, situ ditunjukkan spaghetti kan. Spaghetti kalau tidak dibungkus, apa akan jadi? Okey, kalau tidak dibungkus apa akan jadi? Mungkin makanan itu akan tercemar ataupun dimasuki habuk kan. Habuk ataupun dihinggap lalat. Okey, jadi dia akan tercemar dan boleh menyebabkan kita sakit perut, keracunan makanan dan sebagainya. Kedua, mengawal keselamatan produk. Okey, ini kedua, mengawal keselamatan produk seperti, tengok tu contoh cikgu dah beri gambar kotak telefon bimbit. Kotak telefon bimbit, apa dia? Apa fungsi dia? Fungsi pembungkusan. Tengok pada buku kamu, keselamatan produk dapat dipelihara daripada kerosakan atau kebocoran. Jadi dengan adanya kotak ni, handphone kamu yang kamu beli tu terkawal keselamatan dia. Kalau jatuh pun dia takkan pecah. Dia takkan pecah dan rosak. Ketiga, melindungi mutu dan fizikal produk. Okey, dalam buku teks dia menyatakan produk boleh bertahan lebih lama dan dalam keadaan yang baik. Seperti cikgu tunjuk ni adalah contoh sardin. Tin sardin, ikan sardin yang ada dalam tin tu, ayam brand. Macam mana rasa dia sama seperti ikan sebenar. Walaupun dia duduk dalam tin berbulan-bulan, tapi rasa dia, mutu rasa dia sama seperti ikan yang segar.
Dan ketiga dan keempat, menyampaikan maklumat produk. Okey, dalam pembungkusan, pada pembungkusan itu terdapat beberapa maklumat tentang produk itu, seperti tarikh luput, apakah bahan yang digunakan, berat produk itu dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pembungkusan. Okey, pembungkusan minuman, pembungkusan makanan ringan, pembungkusan makanan tahan lama, pembungkusan roti, pembungkusan minuman. Ini pembungkusan minuman. Kreatif pembungkusan minuman dia berbentuk buah-buahan. Yang ni pembungkusan kek. Yang ni kalau tak silap cikgu, pembungkusan alat solid kot. Alat solid. Pembungkusan alat solid. Dan keempat, pembungkusan. Dan keempat pula. Yang kelima, terakhir, pembungkusan telefon bimbit. Okey, kita tengok kepada maklumat produk roti ya. Produk roti. Ini contoh label makanan. Pada kamu tengok pada roti tu, roti Gardenia ke contohnya, kamu tengok di belakang tu ada maklumat-maklumat tentang produk tu. Seperti nama sebutan, apa roti Gardenia. Biasanya ditulis roti putih. Kalau kamu beli yang biasa tu, roti putih. Apa lagi dia beritahu? Senarai ramuan. Apa yang di ramuan dia, bahan-bahan yang nak buat roti tu. Tepung, susu tepung tanpa lemak contohnya, yeast contohnya. Selepas itu kadang-kadang dia ada menyatakan arahan penyediaan. Macam kita dah buka, macam mana kita nak kekalkan kualiti roti tu. Contoh kita kena tutup balik, ikat balik dengan getah. Ikat balik roti tu, jangan terdedah pada udara di luar ni, dia akan jadi keras roti tu. Okey, maklumat pengeluaran. Syarikat mana yang mengeluarkan roti ni? Kalau Gardenia, syarikat Gardenia lah. Kalau Massimo, syarikat Massimo. Okey, akuan pemakanan. Akuan pemakanan. Roti ini adalah tinggi kalsium. Dihabak dah. Roti ini tinggi kalsium. Selain itu, pelabelan makanan, penyataan aditif ataupun bahan-bahan tambahan pada roti itu. Okey, penyataan mengenai kuantiti berat, berapa berat dia, berapa berat roti itu, dan penandaan tarikh, iaitu tarikh luput. Okey, kamu boleh tengok di rumah kamu label-label makanan yang terdapat pada pembungkusan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada penjanaan idea untuk menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada untuk menjana idea untuk mereka bentuk bungkusan. Okey. Sekarang ni kita pecahkan pembungkusan kita kepada dua kategori. Pertama, pembungkusan Pembungkusan bahan bukan makanan. Okey, kedua, pembungkusan bahan makanan. Pertama, bahan bukan makanan. Kedua, bahan makanan. Ada dua. Jadi pembungkusan tu ada dua jenis. Jadi cikgu nak kamu buat pilihan sekarang. Kamu nak reka pembungkusan produk apa? Produk makanan dan produk bukan makanan. Okey, ini contoh dalam buku teks kamu, lakaran idea yang biasa kita buat dalam kelas sebelum ni. Sekurang-kurangnya 3 lakaran. Idea kamu, macam manalah idea kamu yang terlintas dalam fikiran kamu tu, kamu lukis. Cikgu nak kamu lukis dalam buku latihan kamu. Dalam buku RBT, lukis 3 lakaran reka bentuk pembungkusan. Kotak ke, jenis plastik ke, jenis botol ke, cikgu terpulang pada kamu. Selepas ni cikgu nak tengok
hasil lakaran kamu 3 lakaran pembungkusan. Sama ada dalam bentuk kamu nak bungkus, membuat reka bentuk pembungkusan bentuk kotak. Di sini ditunjuk bentuk kotak. Kamu juga boleh buat pembungkusan bentuk bentuk plastik, pembungkusan berasaskan plastik atau pembungkusan berasaskan botol. Reka bentuk, kamu lakarkan 3 lakaran. Lakaran pertama, lakaran kedua dan lakaran ketiga. Okey, itu saja. Yang ni lakaran akhir. Lakaran akhir setelah kamu buat 3 lakaran, cikgu nak kamu buat lakaran akhir. Itu lakaran yang paling sempurna. Lakaran yang paling sempurna iaitu dengan menggabungkan ketiga-tiga lakaran tadi itu, kamu buat satu lakaran yang paling sempurna dan kamu nyatakan maklumat-maklumat yang terdapat pada lakaran itu. Contohnya, kalau yang ni kamu masukkan tali, kamu tulis tali. Kamu tuliskan tali. Kalau ni apa ni? Kamu nyatakan bok lekap ataupun kertas tebal. Ketiga, apakah alatan yang akan kamu gunakan? Tulis. Pensel pemadam. Apakah fungsi dia? Apakah fungsi dia? Untuk membungkus makanan segera seperti ayam goreng, kentang goreng dan kek. Kamu boleh nyatakan warna. Warna kamu boleh nyatakan juga warna ataupun kamu warnakan pembungkusan kamu ni. Contoh kamu nak warna merah. Kamu nak warna merah, kamu warnakan merah. Warna lagi cantik. Nak warnakan lagi cantik. Okey. Tali warna apa nak? Warna biru. Okey, warnakan warna biru. Okey, warnakan cantik-cantik lukisan akhir kamu ni. Lakaran akhir lakaran akhir. Kalau boleh letakkan ukuran. Letakkan ukuran siap-siap. Sebab apa? Sebab lepas ni kita akan menggunakan lakaran akhir ni untuk kita buatlah. Lakaran ni untuk kita buat. Jadi lakaran akhir ni adalah lakaran yang lengkap. Lengkap berdasarkan lakaran idea kamu yang 3 jenis lakaran idea kamu tadi tu. Jadi ini adalah lakaran yang lengkap. Okey, cikgu rasa kamu boleh faham sebab kita dah biasa buat dah dekat kelas dulu. Okey, tugasan kamu adalah buatkan 3 lakaran idea dan 1 lakaran akhir. Yang ni lah lakaran akhir. Okey, buat dalam buku latihan dan snap tunjukkan kepada cikgu. Okey. Cikgu rasa cukup setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.